Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam page Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Hari ini saya bersiaran lagi untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan sepanjang saya menjadi seorang pengamal doktor perubatan, pengamal perubatan am. Tuan-tuan boleh mengikuti saya dalam page drzubaidi.com ataupun dalam Olive House HQ, dua-dua Facebook atau page boleh mengikuti perkongsian saya pada kali ini. Jadi insya-Allah kita akan bercerita sikit tentang tentang ancaman kanser paru-paru sebab kita lihat bahawa sekarang ni terdapat banyak sangat kes kanser paru-paru. Yang ni kadang-kadang kita orang cakap tu berhati-hati jugalah. Ada beberapa orang kawan saya walaupun tidak menghisap rokok tetapi dapat juga kanser paru-paru. Bagi selalunya kanser paru-paru ni untuk lelaki sebab masuk rokok, tetapi isteri di rumah pun dia pula yang dapat kanser paru-paru berbanding dengan suami dia yang menghisap rokok. Itu contoh. Jadi tuan-tuan puan-puan, terima kasih kerana berkongsi. Kita membuat sedikit introduksi pengenalan berkaitan dengan kanser paru-paru ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kanser paru-paru ni adalah antara kanser yang ketiga tertinggi yang dapat dikesan di kalangan rakyat Malaysia. Dia adalah kanser yang paling agresif. Bermakna kebarangkalian untuk tidak diselamatkan agak tinggi. Kalau kita lihat top 5 ataupun 5 kanser yang ada di Malaysia ni, boleh Nakib kongsikan gambar tu. Quick scan of cancer. Antaranya ialah di kalangan wanita adalah kanser payudara 14.5%. Di kalangan lelaki sebenarnya adalah colorectal. Bila digabungkan lelaki dan wanita tu 12.1. Sementara kanser paru-paru ni ada yang ketiga tu adalah 11.8. Boleh Nakib kongsikan sikit gambar, grafik sikit supaya kita dapat tengok dia punya pecahan dia tu. Kanser cervix, pangkal rahim 5.7. Dan kanser nasofaring pun sebenarnya meningkat iaitu 5.8. Sekali lagi saya sebut, kalau lelaki ni colorectal. Kalau perempuan yang pertama breast cancer. Tetapi paru-paru ni adalah yang ketiga kalau bercampurkan semua sekali iaitu 11.8% dari keseluruhan semua jenis kanser yang ada. 11.8 dia agak tinggilah. Jadi kanser ni tuan-tuan puan-puan, kalau kita tengok kebarangkalian untuk dapat kanser di kalangan rakyat Malaysia kalau katakanlah dia hidup lebih kurang 100 tahun kebarangkalian untuk seorang daripada 100,000 orang itu ada kebarangkalian. Maksud dia kalau hari ini seorang tu hidup lebih kurang dalam 100 tahun tu, kebarangkalian untuk dapat kanser tu 1 dalam 100,000 adalah tinggi. Dan saya merasakan bahawa angka ini sebenarnya angka yang agak lama dan mungkin dia akan meningkat. Sebab apa? Sebab banyak kita menggunakan bahan-bahan kimia dalam kehidupan kita. Kita terdedah dengan asap rokok, kita terdedah dengan asap kereta dan sebagainya. Jadi kira-kira 11.8% dari jumlah kanser adalah disebabkan oleh kanser paru-paru. Ia adalah kanser yang kedua di kalangan lelaki dan ketiga paling lazim di kalangan wanita. 90% pesakit kanser ni didiagnosakan pada peringkat yang lanjut. Maksud dia tahap 3 dan 4.
Ramai yang beranggapan kanser paru-paru ni adalah penyakit yang dihadapi oleh perokok saja. Jadi sebab tu apabila mereka mengalami tanda-tanda awal tu, mereka tak menyangka. Sebagai contohlah, ada seorang tu ada kanser paru-paru tahap 1, dia punya tanda tak banyak. Mungkin dia akan merasa batuk saja. Rasa macam ada sikit berdarah sebagai contoh. Tetapi bila mungkin doktor tanya, adakah awak merokok? Dia kata saya tidak merokok. Dalam rumah ada orang siap merokok? Saya tidak. Adakah bekerja di kilang yang membuat bahan kimia? Tidak juga. Jadi mereka kata, oh ini bukannya kanser paru-paru, ini mungkin sebab lain. Tetapi bila dah membesar, dah sudah yang dah pergi ke tempat lain, dah tandanya semakin jelas, barulah membuat pemeriksaan, baru didapati barulah kanser paru-paru. Jadi sebab itu saya mencadangkan kalau tuan-tuan perempuan mengalami batuk yang tidak yang berlanjutan, yang dah makan ubat batuk dan sebagainya, dah apa cakap tu, dah banyak makan ubat, dah banyak jumpa doktor, buatlah pemeriksaan X-ray paling kurang untuk melihat. Kadang-kadang kanser paru-paru ni peringkat awal pun tak nampak. Bila dah membesar sikit baru jelas. Sebab tu kadang-kadang bila doktor mengesyaki, doktor terpaksa membuat CT scan. CT scan ni kita dapat melihat ketumbuhan sebesar mungkin 2 cm atau lebih kecil daripadanya. Dari situlah kita dah boleh agak sama ada dia ada kanser ke dan sebagainya, kita boleh membuat biopsi untuk pengesahan. Jadi kita lihat sikit pada rakan-rakan kita yang mungkin bersama kita pada hari ini, iaitu Wandi Su. Salam ayah akak, dia dah ayah akak dia ada kena sakit-sakit sedu, asyik sedu pam. Ni mungkin asma kot. Yun Yunus, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Rosaidi Ahmad, terima kasih kerana berkongsi. Raja Aisyah, terima kasih kerana berkongsi. Ran Ibrahim, Assalamualaikum doktor dan semua. Ini tempat saya sangkut hujan dah macam gini. Ya betul, semalam pun hujan di Johor Bahru, memang sangkut-sangkut. Jadi kita bersabarlah dengan, kita boleh ikuti semula dia lain kali sebab selalunya ada di dalam Facebook saya, dia lebih kurang mungkin seminggu 2 minggu sebelum dipadamkan. Jadi kanser paru-paru ini terbentuk daripada sel paru-paru yang normal yang mengalami beberapa peringkat perubahan dan mutasi, membiak atau menambah bilangan, membentuk ketebalan sel-sel yang membesar dan akhirnya tumbuh tanpa kawalan. Ini kanser. Jadi macam mana dia boleh menjadi mutasi? Yang ini kita akan lihat punca-punca dia. Sel-sel kanser ini boleh merebak ke organ lain seperti kelenjar atau kelenjar limfa, hati, tulang, otak, yang keadaan ini kita panggil metastasis. Metastasis maksud dia dari paru-paru dia pergi ke tempat lain. Boleh Nakib kongsikan kita grafik tentang kanser metastasis. Paru-paru juga merupakan tempat metastasis kanser lain. Sebagai contoh, kanser tulang boleh pergi ke paru-paru. Tetapi yang apa yang kita sebut kali ini adalah kanser yang primary ni ataupun memang original, memang datang daripada paru-paru. Bila dia keluar, dia boleh pergi ke bahagian otak sebagai contoh. Bahagian otak ni selalunya dah lama dah tu, dah stage 4 dah tu. Dah agak sukar untuk diselamatkan. Dia akan mengalami rasa sakit kepala, kadang-kadang boleh kena sawan, kadang-kadang pening. Pening tahu perempuan berpusing. Berpusing. Itu tanda-tanda mungkin kalau ada kanser, kemungkinan sudah pergi ke otak. Itu juga dia ada kelenjar, terutama di bahagian ketiak. Jadi angkat ketiak sikit, cuba rasa di bahagian dalam tu mungkin dah ada kelenjar di dalam tu. Pernafasan, selalu batuk pula tu batuk berdarah dan juga mengalami susah bernafas yang kita sebut sebagai dyspnea. Boleh pergi ke hati. Kat sini menyebabkan hati menjadi bengkak, kita panggil hepatomegali, ataupun menyebabkan kerosakan pada fungsi hati, menyebabkan jaundice, kuning pada mata. Mata putih tu tak menjadi putih lagi dah, dia dah menjadi kuning. Ataupun dia mungkin pergi ke bahagian tulang, terutamanya tulang yang besar, macam kita punya tulang punggung, pelvic bone. Yang itu akan rasa sakit selalu. Jatuh sikit dia terus patah. Walaupun kalau kita tak menyangka, kadang-kadang benda itu yang berlaku. Saya dulu ada satu kes kanser paru-paru, saya ingat lagi di hospital.
seorang orang tua lah, berusia lebih kurang 70 tahun. Dia menaiki motosikal. Jadi bila dia naik motosikal, dia terlanggar sikit lah, accident, dia terlanggar, dia terjatuh dan dia perasan bahawa dada sebelah kanan dia sakit. So kita menyangka mungkin ada rasa, mungkin tulang dada dia patah. So bila kita ambil X-ray, kita bukan saja melihat tulang dia yang patah, tetapi di dalamnya dah nampak dah tanda kanser di situ. Kadang-kadang kanser macam ini tak dapat orang cakap tu tidak disedari dan hanya dapat dikesan kadang-kadang secara tidak sengaja. Sebenarnya dah ada sebenarnya. Saya rasa mungkin dah ada tanda-tanda, tapi mungkin orang tua tu rasa macam mungkin biasa kot, dah tua kan, rasa sakit sikit, tengok pun selera makan dah kurang, berat badan dah turun, walaupun tanpa berdiet. Lepas tu dia rasa macam rasa tak selesa dan sebagainya. Tetapi bila dapat X-ray, tengok, kita lihat bahawa terdapatnya ada kita panggil dia nampak gambaran dekat situ. Kanser nanti saya akan tunjukkan lah. Okey, kanser paru-paru ni secara amnya terbahagi kepada dua jenis. Siapa yang nak tahu lebih lanjut tu, saya ceritakan sikit, tapi ini hanyalah sebagai pengetahuan saja. Iaitu boleh tunjukkan sikit Nakib graf tu, two main type of lung cancer. Ada dua jenis. Yang pertama yang kita sebut sebagai kanser paru-paru bukan kanser paru-paru bukan sel kecil, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai non-small cell lung cancer, NCLC. Non-small lung cancer, non-small cell lung cancer, NCLC, yang merangkumi hampir 85% hingga 90% daripada kanser-kanser paru-paru ni. So kanser paru-paru ni ada dua. Dia ada sama ada small cell ataupun non-small cell. Non-small cell ni adalah merangkupi 90%, 85 hingga 90% daripada kanser paru-paru yang ada. Selebihnya 10 hingga 5% berpunca daripada yang kita sebut sebagai small cell lung cancer, SCLC. Di bawah non-small cell lung cancer, kita ada tiga lagi, iaitu adenosarcoma, adenokarsinoma, karsinoma sel squamous, squamous cell carcinoma, dan juga large cell cancer. Ada large cell. Kenapa kita nak tahu ni? Sebab tu bila sebagai contohlah, kita ada seorang kawan ke mungkin saudara terdekat doktor mengatakan, oh ini masalah dia adalah kanser paru-paru. Kita dah confirmkan dia. Jadi kita nak tahulah, tanya doktor tu, doktor dia jenis apa doktor? Small cell ke non-small cell? Kata dia mungkin small cell. Small cell tu yang jenis yang mana? Squamous ke, large cell ke, atau adenokarsinoma kan? Harap-harap doktor tu tak marah lah sebab awak tanya banyak bertanya. Tetapi benda ni penting untuk menentukan prognosis dan rawatan kemoterapi kepada kanser tu. Jadi dengan kita tahu jenis kanser ni, jadi kita dah boleh mengagak berapa lama dia akan hidup lagi menurut jangkaan saintifik. Yang ini kita sebut sebagai prognosis. Okey, prognosis. Apa dia prognosis? Prognosis tu maksud dia kadar hidup untuk 5 tahun. Kita panggil dia 5-year survival rate. 5-year survival rate tu maksud dia adalah peratusan seorang pesakit untuk hidup selama lebih kurang 5 tahun. Paling kurang 5 tahun setelah dia disahkan mengidap kanser. Jadi sebab seorang tu ada kanser, kita nak tahu berapa lama dia boleh hidup. Sebagai contohlah. Untuk apa? Untuk tujuannya mungkin dia boleh buat persiapan, dia mungkin dah start tulis wasiat, dia dah terus boleh kita panggil undone business. Dia masa hidup dia mungkin dia nak jumpa sesiapa dan sebagainya, kita boleh uruskan. Sebab kita tahu mungkin hayat dia tak berapa lama lagi lah kalau kita tahu dia pun dah jenis. Jadi peratusan ini menunjukkan berapa ramai di kalangan mereka yang akan hidup dalam 100 orang pesakit. Sebagai contoh, kadar hidup 5 tahun untuk semua sel kanser paru-paru. Kalau sebagai contoh, waktu cakap ni kanser paru-paru, selnya 5 years rate survival lebih kurang 20%, 21%. Maksudnya, secara amnya, daripada 100 orang pesakit kanser paru-paru, hanya 20 orang saja yang boleh bertahan sampai 5 tahun. Boleh faham? Itu maksud dia 5 years survival rate. Tapi kalau dibandingkan dengan jantina,
orang wanita sebenarnya hidup lebih lama, iaitu 24% berbandingkan dengan lelaki kalau ikut jantina. Tetapi kalau ikut jenis sel, non-small cell lung cancer ni lebih boleh hidup 25% berbanding dengan yang satu lagi iaitu small cell lung cancer hanya 7%. Jadi sebab contoh kalau kita tengok pesakit tu adalah seorang wanita. Kemudian dia jenis apa? Non-small cell lung cancer. Lepas tu dia tidak merebak lagi ke tempat lain. Jadi kebarangkalian dia untuk hidup 5 tahun tu tinggi kalau dia membuat rawatan. Tetapi sebagai contoh dia seorang lelaki, lepas tu dia jenis kanser paru-paru small cell lung cancer, lepas tu dia pun dah pergi jauh. Jadi kebarangkalian untuk hidup 5 tahun tu dia agak rendah, mungkin 7%, 10% dan sebagainya. Jadi itulah tujuan kita untuk mengetahui jenis sel bagi pesakit kanser. Selain daripada kita nak tengok dia dah pergi mana, sejauh mana dia dah pergi. Sebab tu kita ada apa yang kita sebut sebagai peringkat barah paru-paru ataupun peringkat lung cancer. Boleh Nakib kongsikan peringkat barah paru-paru ni? Dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Kalau tahap 1 tu dia lebih kurang 3 cm saja. Berada kat situ je. Yang tahap kedua pula, kemungkinan dia dah membiak ke tempat lain. Maksud dia dah pergi saluran dah pergi saluran limfa di situ. Dia dah pergi ke saluran limfa di situ. Yang ketiga pula tu, kemungkinan dia telah orang cakap tu dah pergi ke region yang lain. Maksud dia dalam paru-paru ni dia ada kompartmen dia sendiri, tetapi dia dah pergi kepada bahagian kompartmen tu dalam paru-paru yang sama. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dia dah pergi jauh. Yang ini yang kita katakan sukar untuk diselamatkan. Jadi kita tengok sikit komen-komen daripada rakan-rakan kita yang mungkin ingin berkongsi pengalaman atau bertanya. Ramzi Mamat, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Norsi, Waalaikumsalam. Rosaidi Ahmad, Assalamualaikum. Kalau umur 76 tahun, adakah sesuai untuk buat rawatan kemoterapi memandangkan pesakit juga ada masalah jantung, kencing manis dan darah tinggi, adakah rawatan lain yang sesuai? Jadi kalau tanya saya lah kan, sebenarnya kalau saya jadi doktor yang merawat, saya akan bertanya, apakah awak punya expectation? Adakah nak sembuh macam biasa atau sihat macam biasa? Kalau katakan umur dia dah 76, seperti saya sebut tadi, 76, lelaki, non-small cell lung carcinoma, lepas tu dah pergi tempat lain, saya rasa yang itu memang dah tak sesuai lah kalau buat kemoterapi ke pembedahan. Sebab selalunya untuk kanser ni kita akan buat pembedahan, kita akan buat radioterapi, kemungkinan kemoterapi. Tetapi kalau umur dia mungkin dah tua, lepas tu jenis sel pun macam saya sebut tadi, non-small cell lung carcinoma, lepas tu dia pun dah membiak, umur pun dah tua, lepas tu ada lain penyakit-penyakit kronik yang lain, dibimbangilah kalau kita bagi, dia pun tak tahan, kemungkinan untuk pergi mungkin lebih cepat. Itu tak kalau tanya saya lah kan. Lainlah kalau orang tu masih muda, umur mungkin 40-an, mungkin 50-an, tak ada penyakit. Lepas tu bukan yang jenis yang agresif tadi tu. Kalau agresif pun masih boleh diselamatkan kalau umur dia muda, tetapi kalau dah ada pelbagai komplikasi penyakit dan juga umur yang lanjut ni, kita bimbang dia tak tahan. Dia tak tahan. Fatimah Abdullah, terima kasih Puan Fatimah kerana selalu mengikuti saya. Assalamualaikum Doktor. Abang sulung saya meninggal akibat kanser paru-paru. Memang ganas, hanya mengambil masa 3 bulan sebelum meninggal. Masa diagnos dah terus stage 4. Tadi betul lah saya cakap tadi. Apabila kita, selalunya pesakit ni dia tak menyangka dia ada kanser. Cuma bila dah pergi tu, jumpa doktor buat pemeriksaan, dah agak terlambat lah, dah stage 4, maksud dia dah pergi ke tempat lain. Ikha Ahmad, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Nusya Wan Juso, Assalamualaikum Doktor. Alhamdulillah, terima kasih. Wandi Su, maaf Doktor, silap tulis ayah akak ada sakit paru-paru, tak sampai 10 sedut pam.
dah 6 bulan kena stroke kecil, boleh ke sembuh? Jadi puan dah hantar ke hospital belum? Apa diagnosis yang doktor berikan? Sebab saya tidak memeriksa ayah puan, jadi agak sukar saya nak bagi komen sini sebab saya pun tak berapa faham sangat. Tak sampai 10 sedut pam, dah 6 bulan kena stroke. Ini mungkin dah ada masalah bergantung dengan umur, bergantung dengan penyakit metabolik yang kronik yang lain seperti diabetes, hypertension, kolesterol, mungkin dah ada komplikasi dan sebagainya. Jadi kalau saya nak komen, saya kena tengok dulu apa diagnosis dia yang doktor berikan, barulah mungkin kita boleh komen. Muhammad Razi Ahmad, terima kasih berkongsi. Phyllis Raj, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noh Irwan Ahmad, Assalamualaikum doktor. Apa punca dan simptom-simptom kanser ni? Nanti kita akan sebut. Maliza Muhammad, tanda-tanda awal kanser lelaki dan wanita, nanti akan sebut. Haji Abdul Aziz, Dr. Ku. Alhamdulillah, punca utama penyakit kanser ini isap rokok ya? Ya betul, punca utama. Punca utama. Atikah Abdul Rahman, salam doktor. Waalaikumsalam. Raja Nuralaini, Raja Omar, terima kasih puan daripada Putrajaya, orang Kuala Olive House ni. Assalamualaikum doktor, pernah ada pelanggan saya yang kanser paru-paru, masih teringat tuangkan Olive Plus 30, masa arwah diserang sakit masa COD produk. Alhamdulillah. Mungkin minyak zaitun tu dapat mengurangkan sikitlah rasa sakit dan sebagainya. Suzy Syukri, terima kasih atas perkongsian. Jadi kita pergi kepada seterusnya. Kita ada lebih kurang ada lagi berapa minit, setengah jam lagi insya-Allah. Kita pergi kepada, tadi kita dah sebut tentang prognosis. Mengapa kita perlu tahu jenis-jenis kanser, jenis jenis kanser tadi kan, jenis kanser paru-paru tadi kita kena tahu. Supaya apa? Supaya kita dapat mengetahui prognosis kebarangkalian untuk sembuh, kebarangkalian dia untuk lebih sihat, kebarangkalian dia untuk bertahan lama. Maaf saya minum sikit. Jadi seperti mana saya beritahu tadi bahawa kanser paru-paru ni semakin hari semakin bertambah. Macam mana juga penyakit-penyakit lain disebabkan kita hidup di zaman moden ni, kita banyak terdedah kepada karsinogen yang kemungkinan daripada chemical, daripada asap kereta, asap rokok. Terdapat peningkatan kalau kita bandingkan dalam tahun 2016, ini lebih kurang berapa tahun, 5 tahun lepas, iaitu 115,238 kes. Berbanding dengan 2011 iaitu 103,507. Jadi ada pertambahan dekat situ tuan-tuan. Kalau saya tengok lebih kurang ada 12,000. Data ini dikeluarkan oleh Malaysia National Cancer Registration Report 2012 to 2016, terbitan Institut Kanser Negara. Jadi menunjukkan kebarangkalian kanser paru-paru ni adalah 86 kes bagi setiap 100 orang lelaki dan 102 kes bagi setiap wanita. Maksud dia, kita tengok sekarang ni peningkatan ni sebenarnya, kalau sebenarnya memang lelaki paling banyak, tetapi peningkatan bagi wanita ni dah nampak ketara. Dah nampak ketara disebabkan oleh mereka pun expose kepada chemical-chemical ni. Selalunya dulu lelaki saja isap rokok, expose kepada chemical di tempat kerja dan sebagainya. Tetapi sekarang wanita apabila bekerja bersama dengan pasangan yang isap rokok juga, jadi peningkatan tu kita tengok lebih banyak daripada lelaki. Lelaki masih ada tetapi wanita tu berganda. Maksud dia dulu mungkin 10 orang tapi tahun ni dah mungkin 30 orang sebab pendedahan yang terlalu banyak. Jadi apa yang membimbangkan adalah peningkatan kes kanser paru-paru ni di kalangan perokok yang pasif. Maksud dia berpunca daripada mengisap asap rokok bagi golongan yang tidak mengisap rokok. Yang ini kita sebut sebagai perokok pasif ataupun secondary ataupun kita panggil second hand smoker. Mereka ni terdedah pada bahaya asap rokok ketika berada di restoran. Dulu kita masa sebelum PKP duduk kat kedai mamak sebagai contoh, ada orang isap rokok atau di dalam pejabat. Kan setengah pejabat tak dibenarkan merokok, ada setengah pejabat mungkin dibenarkan merokok, terutama dia di bilik air. Kadang-kadang ada bau pun ada kita cium bau dia.
atau lokasi tumpuan awam. Di mana ramai orang menunggu, tak tahu nak buat apa, dia orang isap rokok. Yang sedihnya kat situ pun ada kanak-kanak, ada orang mengandung, ada orang tua yang mungkin tak sesuai lah kalau kita isap rokok di sana. Jadi lebih malang ketika berada di dalam rumah bersama dengan suami yang merokok. Sebab tu wanita ni, dia punya kadar tu berganda lebih cepat daripada lelaki. Bukan maksud dia lebih banyak, tetapi gandaan dia tu lebih banyak. Jadi kajian menunjukkan kebarangkalian seorang wanita yang tinggal bersama suami yang merokok mendapat kanser paru-paru adalah 25% lebih tinggi daripada wanita yang tinggal bersama suami yang tidak merokok. Jadi tinggi dia punya peratusan. Jadi apakah tanda-tanda kanser? Tanda-tanda kanser paru-paru ni. Pertama sekali, kemungkinan dia hanya ada batuk saja. Batuk yang berpanjangan dan sukar sembuh. Yang ni sebab tu saya beritahu tadi, kalau ada batuk yang berpanjangan, dah berjumpa doktor dah banyak kali, dah ambil ubat di farmasi, cubalah buat x-ray. Kemungkinan dapat dikesan. Kemudian kadang-kadang ada jangkitan kuman di paru-paru yang berulang-ulang. Yang ini kita panggil pneumonia. Disebabkan oleh kat situ dah ada masalah, jadi mudahlah kuman untuk menjangkiti paru-paru tersebut. Yang ketiga mungkin batuk berdarah. Batuk berdarah. Kalau ada darah sikit, mula keluar darah sikit, tetapi mungkin bila dah semakin kanser semakin membesar, darah pula nampak berketul-ketul. Susah bernafas, terutamanya pengkumpulan cecair di dalam paru-paru. Sakit dada, rasa letih, berat susu badan ni adalah tanda-tanda kanser lah. Tetapi yang spesifiknya batuk, kalau ada batuk yang berpanjangan dan sukar sembuh, batuk berdarah dan susah nafas, sakit dada, yang ini kena buatlah pemeriksaan. Boleh tunjukkan sikit nakib gambar, gambar X-ray yang mana ada dua gambar tu, kanan dan kiri. Sebelum tu kita tengok sikit rakan-rakan kita yang ada. Suzy Syukri, terima kasih. Nadia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah racun serangga juga penyebabnya je doktor? Ya. Racun serangga bukan sahaja menyebabkan kanser, boleh menyebabkan kanser, tetapi dia boleh menyebabkan kerosakan, menyebabkan acute pneumonia dan juga menyebabkan masalah-masalah yang keracunan yang sistemik terutama. Yang maksud dia boleh menyebabkan, seperti contoh organofosforus. Organofosforus ni memang kalau kita terkena, memang dia akan menyebabkan masalah yang sistemik. Maksudnya bukan saja paru-paru tetapi seluruh tubuh kita. Zaini Aini, doktor kalau kena reseduan teruk sekarang, asyik batuk-batuk, dah dekat setahun tak baik-baik, boleh jadi kanser. Resedung selalu tak boleh jadi kanser lah. Cuma dia akan menjadi lebih kronik, maksud dia sukar untuk kawal dan juga menyebabkan kita punya kualiti hidup menjadi teruk lah. Maksud dia kita asyik sesama, asyik batuk, susah keadaan kita. Jadi kalau tuan-tuan tengok X-ray yang pada yang saya kongsikan tu, sebelah kiri saya adalah kalau kita tengok kanser paru-paru, dah ada air kat situ. Air dah banyak kat situ. Sebab tu dia susah bernafas. Jalan sikit dia dah rasa susah nafas. Dan di sebelah kanan tu, air tu telah dibuang. Apabila doktor mungkin mencocok, dia keluarkan sikit air sama kering. Yang ni kita panggil drainage lah. Mengeluarkan air kat situ sama kering, kita cek balik, tengok dah kering, dia rasa lega sikit lah. Tetapi selalunya berulang selepas 1 minggu, 2 minggu, bergantung kepada agresifnya kanser tu. Dulu masa saya bekerja di hospital, antara kerja saya ni lah, antara biasa orang yang datang tu, dia sesak nafas, kita buangkan air, tetapi dia akan berulang. Kalau makin cepat, sebagai contoh dulu sebulan sekali, sekarang 2 minggu sekali, kemudian sebulan sekali, itu menandakan dia punya sel-sel kanser dah semakin agresif. Jadi kita tahulah dia mungkin tak lama akan pergi. Jadi itu adalah contoh. Kalau sebagai contoh saya sebut tadi, kebanyakan pesakit ni kadang-kadang dia tidak ada tanda-tanda sehingga kanser tu dah mencapai peringkat yang lanjut, tahap 3 dan 4 tadi, seperti mana saya cakap tadi, barulah pergi ke hospital dan terlambat. Cuba kita tengok contoh tadi, X-ray. Nakib ada satu lagi gambar X-ray, kita nak tunjukkan bagaimana kemungkinan gambar seorang tu yang ada kanser. Dan ini kebanyakannya saya ambil daripada Google lah, bukan daripada orang lain.
daripada web-web yang berkaitan dengan X-ray ya. Kita tengok rakan-rakan kita sebelum Nakib menunjukkan gambar tu. Kita tengok rakan-rakan kita. Najiha Abdul Halim, saya batuk 2 minggu terus pergi klinik dan diorang buat X-ray, alhamdulillah, cuma kuman. Kemungkinan batuk tu ada dua lah, sama ada di bahagian atas kita panggil upper respiratory tract ataupun lower respiratory tract. Kalau lower tu dah masuk kat paru-paru, mungkin pneumonia, yang tu dah susah sikit. Kita tengok lagi Suhadi Nijar, Assalamualaikum warahmatullahi. Jika badan selalu rasa berangin, rasa tak selesa pada dada sebelah kanan, rasa sakit pinggang yang berpanjangan, sebelah kanan bawah, tulang belikat, adakah simptom-simptom kanser? Ini agak sukar kita nak tengok. Kalau saya lah kan, tanda-tanda kanser yang utama ni, pertama sekali mestilah dia ada batuk. Yang kedua, yang berpanjangan. Yang kedua, memang ada sesak nafas. Yang ketiga, mungkin ada susah keluar darah apabila ada batuk. Tetapi boleh juga kita buat X-ray, nak tengok sama ada masalah tak dengan paru-paru. Tapi kena faham setiap X-ray tu adalah radiation. Jadi ada beberapa orang yang mungkin tidak sesuai, terutamanya orang yang hamil dan sebagainya, kena buat extra precaution. Dan juga saya cadangkan untuk cek darah ni. Cek darah kadang-kadang dia hanya disebabkan oleh apa yang kita sebut sebagai inflammation di dalam tubuh. Yang itu yang selalunya akan rasa sakit badan, sakit sendi, rasa pening, rasa tak sedap badan, kadang-kadang badan panas, nak tidur badan naik panas dan sebagainya. Itu semua tanda keradangan di dalam tubuh kita. Puan Phyllis Raj, doktor boleh, doktor, apa kata doktor? Ada segelintir heavy smoker yang sihat macam tu. Ya, betul. Ada orang isap rokok dia tak ada apa-apa. Itu bergantung pada genetik. Bergantung pada genetik. Genetik dia dengan genetik kita berbeza. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis rokok yang dia isap lah. Sebab contohnya orang tua zaman dulu dia isap tembakau. Tetapi kalau kita tengok zaman sekarang ni, nanti saya akan tunjukkan gambar, kita ada pelbagai bahan kimia yang merosakkan bukan saja paru-paru tetapi seluruh tubuh kita. Begitu juga orang kadang-kadang kena tengok orang minum air manis, tak ada pun diabetes, tapi kita kenapa pula ada diabetes? Itu masalah tuan-tuan, masalah genetik. So genetik ni kalau kita buat study terhadap genetik diri kita sendiri, selalunya genetik tu dia akan tengok, dia kata kemungkinan anda berisiko untuk mendapat contoh kanser prostat. Jadi dengan cara itu kita ambil langkah lah apa yang perlu kita buat kalau kita nak mengelakkan prostat. Sebab contoh lagi, dari kajian genetik menunjukkan kemungkinan seseorang itu mendapat diabetes. Jadi cara apa nak buat diabetes? Sebab itu genetik ni sebenarnya dia hanya memainkan peranan 50%. Yang ini kita tak boleh buat apa sebab memang dah ditakdirkan kita lahir dalam ibu dan ayah yang memberikan kita sumber-sumber genetik begitu, kita tak boleh buat apa. Tetapi 50% lagi kita boleh berusaha. Maksud dia kalau contoh kita dah tahu pemeriksaan genetik kita, sebab contoh abang kita ada kanser paru-paru, contohlah. Kemungkinan genetik kita tu dah hampir sama dah. Jadi kita janganlah isap rokok. Kalau kita isap rokok, dah tentu kita ke arah, mungkin kita tak dapat, tetapi kebarangkalian untuk dapat tu tinggi. Itu kena faham. Kebarangkalian untuk dapat tinggi. Macam juga orang, sebab contoh dia punya adik dia, abang dia diabetes. Dia kemungkinan besar boleh jadi diabetes. Jadi jangan ambil gula terlalu banyak, jaga pemakanan. Kalau tak, dia pun sama juga akan jadi diabetes. Tetapi tidak semestinya. Itu bergantung. Sebab tu dalam penyakit ni dia ada faktor takdir, iaitu genetik, faktor keturunan. Ada faktor yang kita boleh usaha untuk mengelakkan, melambatkan dan sebagainya. Jadi kita ambil yang part yang ni lah, yang kita kena usaha ni. Yang dah takdir tu kita dah tak boleh buat apa. Maksud dia kalau contoh kita ditakdirkan untuk mendapat penyakit, kita berusahalah daripada sekarang supaya penyakit itu mungkin kita dapat, tetapi mungkin pada usia yang lebih lanjut. Kita tak maulah sebab contoh kita ada kanser pankreas pada usia umur 40 tahun, anak-anak masih kecil lagi. Mungkin kita ada kanser pankreas nanti di usia 70 tahun, 80 tahun. Yang mana masa itu memang orang cakap tu memang it's the time. Orang cakap kan, maksud dia waktu memang kita dah pergi dah. Jadi
Yang itu yang kita nak berhati-hati dari sekarang. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau tuan-tuan tengok pada slide yang ditunjukkan tu, di gambar yang tunjukkan tu, bila nampak X-ray tu dia ada macam keputihan di situ. Kalau sebelah kiri sebelah sana tu adalah jantung. Tapi yang sebelah satu lagi, kalau saya tengok tu sebelah mana tu, sebelah kiri saya tu, dia ada putih di situ, itulah kanser. Memang kalau X-ray macam gini, doktor tak akan lepaskan. Doktor akan kata something wrong, should be further investigation, should be sent for the further investigation. Sama ada kita nak tengok, kalau saya, kita akan confirmkan dengan CT scan, betul ke benda ni ada kat situ. Kalau confirm, mungkin kita akan masukkan bronkoskopi untuk mengambil contoh dia dan kita bawa untuk pemeriksaan makmal. Saya pernah ada satu kes lah, iaitu bapa saya sendiri. Dia ni memang kuat isap rokok. Dan nasihat pun memang tak boleh memang tak boleh nak berhenti. Jadi satu hari dia rasa sakit dada lagi di sini. Jadi kalau sakit dada sini, selalunya kita tahu dia bukan selalunya lah bukan jantung. Tapi tak apa, kita hantar juga untuk pemeriksaan jantung sebab dia pun dah tua. Dia tak ada diabetes, hypertension, semua tak ada. Umur dia pada masa itu dalam kurang 60 tahun. Hantar X-ray. Bila hantar X-ray, rupanya ada dalam X-ray tu nampak dia macam ada benda bulat dekat situ. Dia ada bulat. Jadi bukan masalah jantung, masalah paru-paru. Jadi apa nak buat? Saya tu masa tu saya pun dah sedih sangat. Jadi doktor mencadangkan buat CT scan dulu, nak confirmkan dia memang betul dia ada kat situ. Jadi buat CT scan, rupanya dia dah dekat dengan bronchus. Jadi doktor masukkan skop dekat situ untuk mengambil contoh. Rupanya bila balik daripada makmal, dia beritahu bahawa dia bukannya sel kanser, tetapi adalah orang cakap tu bahasa mudah masa dia isap rokok tu banyak kahak kan. Lepas tu kahak ni jadi kering. Bila kering tu dia akan menjadi macam lendiran yang dah kering kat situ. Apa istilah plak kat di situ, mukus plak kita panggil. Sebenarnya tak ada apa. Jadi alhamdulillah, sebab saya masa tu dah membayangkan kena operation, tinggal sebelah paru-paru, kemo lagi, radioterapi lagi kan. Kemungkinan sama ada dia boleh tahan tak tahan dengan rawatan tu. Tapi alhamdulillah semua hanyalah mucus plak saja. Jadi bapak saya pun mula-mula tu dah berhentilah 3 tahun 4 tahun. Ingat setahun kot dia berhenti isap rokok. Lepas tu sekarang dia isap rokok. Jadi sekarang ni umur dia dah 80 tahun, sihat walafiat. Jadi nak menunjukkan bahawa memang ada setengah orang tu prone untuk mendapat masalah ni, tetapi ada orang tu memang lebih mudah. Macam juga kita bawa motor lah kan, bawa motor. Ada setengah orang tu okey je pergi kerja, balik kerja naik motor, betul-betul tak ada masalah. Tetapi risiko untuk aksiden tu masih ada. Jadi kena berhati-hatilah. Okey. Abu Irsyad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sahabat, lama tak jumpa tuan dia. Sama-sama. Ini gunakan nama samaran ni, saya tak cam dah. Puan Fatimah, ya Kak. Adakah penghidap asma yang berkala berpotensi menghidapi kanser paru-paru? Tidak. Tidak. Dia benda yang berbeza. Satu disebabkan oleh immunity ataupun hypersensitivity. Yang satu lagi disebabkan oleh perubahan pada kanser. Perubahan pada sel-sel dalam paru-paru. Leo Madrigal. Maknanya kita spray nyamuk lipas dalam bilik tu bahayalah doktor. Ya, bahaya. Sebab tu kita bila cuba contoh kita nak spray untuk halau nyamuk kan dekat bilik tidur kita. Kita kena spray, lepas tu kita kena tutup pintu, kita kena tinggal. Jangan ada orang kat dalam bilik-bilik tu pula, kita dah spray satu bilik, ada seorang manusia kat situ duduk berbaring main handphone. Itu memang Cik Naas lah tu. Dia kita spray, semua kena keluar, kena tutup. Lepas tu pastikan kadang-kadang seminggu sekali kita tukar, kita punya cadar, kita lap kita punya lantai. Sebab ada residual wap tu, dia memang kecil, dia tak berbahaya. Tetapi kalau setiap hari kita gunakan, berkemungkinan dia boleh menyerap ke dalam tubuh melalui kulit, melalui pernafasan dan sebagainya. Okey, Maliza, Puan Maliza Muhammad, kalau tak ada batuk tapi sakit dada sebelah kanan dan sakit-sakit badan tu tanda-tanda kanser ke tak doktor? Tu susah nak cakap lah tu. Selalunya kanser ni paru-paru disebab ada batuk, ada batuk selalunya. Tapi kalau puan rasa macam tak sedap hati, buatlah pemeriksaan, tengok dada, X-ray dan sebagainya.
Okey, Puan Najihah Abdul Halim, untuk jangka masa yang panjang memang bahaya. Tu dia dah jawab tu. Abdul Aziz, Tuan Haji, Dr. Ku, kumpulan umur berapa biasa kena? Yang muda-muda pun kena juga. Yang muda-muda ni selalunya apabila mereka terdedah dalam jangka masa yang lama. Maksud dia mungkin bekerja di kilang-kilang chemical. Saya dah lihat ramai orang yang bekerja di kilang chemical ni, sepatutnya mereka ni berhati-hati, pakai PPE, pakai penutup muka dan hidung dan sebagainya. Jangan macam ambil lewa saja, balik kena mandi sebab chemical-chemical ni boleh menyerap melalui kulit. Sangat bahaya. Itu yang pertama lah. Kadang-kadang yang merokok pun sama. Merokok ni bergantung. Ada orang tu tak berhenti merokok. Jadi kalau kita nak tahu sebagai contoh orang ni kronik tak kronik, isap rokok ini sebagai suatu gambaran saja. Tengok dia, kalau kita nak tahu, contoh kita isap rokok, nak tahu sama ada kita ni kronik tak kronik, isap rokok ni, rokok tegar, apabila kita bangun, apa benda yang kita cari dulu? Kalau kita dah cari sebagai contoh rokok dulu, itu bermaksud memang kita ni kronik. Pagi-pagi isap rokok dulu. Cari. Kalau ada orang tu dia tak cari dulu, dia mungkin dia mandi dulu, dia siap-siap badan, dia breakfast makan baru dia isap rokok. Yang ini tak berapa sangat. Tetapi orang yang kronik ni memang dia tak boleh kalau tak ada nikotin dalam badan dia. Dia akan segera mencari. Kalau tak dia akan mengalami ketagihan, physiological addiction, dia akan rasa lemah, letih, penat, mengantuk. Setengah orang tu dia addict pada kopi, kafein, setengah tu nikotin. Jadi itulah gambaran yang ringkas. Nak tengok sama ada orang tu betul-betul kronik ke tak. Itu belum lagi kita tengok bilangan dia isap rokok. Ada orang tu satu batang rokok habis satu lagi habis. Dia dah menjadi satu benda sebab nikotin, dia kena maintain nikotin dalam tubuh dia. Ada seorang tu sesekali kita panggil social smoker. Sesekali kawan-kawan ada dia minta satu kan. Dia tak beli, dia minta je kan sebab ada social. Dia kalau ada, tak ada tak apa. Yang ini selalu mudah untuk dia kita buangkan habitat tu, kita buangkan habit tu. Tetapi bagi mereka yang tegar, perokok tegar ni memang dia agak sukar sikit. Sebab apa? Dia kalau tak ada nikotin dalam darah dia akan rasa macam menggigil, lemah, letih, tak boleh berfikir dan sebagainya. Okey, Sharifah Sumayah, kalau pesakit kanser guna minyak habatus sauda tu boleh memberi kesan baik kepada pesakit atau perlu amalkan sebelum sakit. Kalau dah ada kanser ni puan-puan, dia dah orang cakap tu pemakanan yang kita makan ni pun dah tak berkesan. Kalau dah kena kanser baru nak tukar cara makan, tu dah memang agak susah sikit lah. Memang bagus, tetapi untuk sembuh tu, kita nak sebut sembuh, sebab kanser ni dia very agresif, dia sangat cepat. Kita berlawan dengan masa. Sebab tu kalau sebab contoh orang tu dah ada kanser metastasis, dah stage 4 sebenarnya, kita berlawan dengan masa. Dia lambat. Ada orang tu 6 bulan, ada 4 bulan, ada 3 bulan. Boleh cuba, tetapi selalunya dia dah tu. Sebab tu benda-benda pengamalan, benda-benda macam ni adalah kita panggil dia lifestyle. Kita kena ubah daripada sekarang. Ambil minyak zaitun, habatus sauda ketika kita sihat. Bila dah kita cancer stage 4, saya tak tahulah, tapi saya belum tengok lagi lah orang boleh sembuh dengan. Walaupun inilah kita tahu Allah yang menyembuhkan, tetapi dari segi asbabnya. Contohlah kan orang nak kenyang kan. Orang nak kenyang, contoh dia makan batu. Memang dah akan rasa, dia takkan rasa kenyang. Sebab contoh begitulah, kalau dia nak kenyang, dia kena makan nasi. Begitu juga kalau kita nak berubat tu kena dengan cara dia, barulah asbab dia barulah selalunya diperkenankan. Kalau kita contoh batuk, kita ambil ubat batuk. Jangan pula kita batuk, kita ambil ubat sakit perut. Macam mana kita nak mendapatkan rawatan dia tu? Sebab tu benda-benda ni semua kena ambil ketika sekarang. Kita kena ubah lifestyle kita daripada sekarang. Kalau dah teruk, dah agak sukar dah. Dah agak sukar. Macam juga kereta kita. Kereta kita ni bagus, bila tak ada rosak lagi, kita hantar servis. Every 3 bulan, 4 bulan kita hantar servis. Kereta kita dah orang cakap tu dah berasap, enjin dah berasap, dah itu kena overhaul semua sekali, dan kemungkinan dah tak sama macam kereta yang mula kita beli tu. Sebab tu penjagaan kesihatan bermula daripada sekarang, bukannya bila dah sakit tu
dia dah tak menjadi penjagaan kesihatan, dia menjadi penjagaan orang sakit. Dia dah berbeza ya. Okey, kita tengok lagi. Suhaidi Nija, terima kasih. Sama-sama. Puan Raja, simptom batuk berpanjangan, betul. Sesak nafas. Kalau orang Kelantan mungkin dia kata dia tak ada nyawa. Mula saya dengar tu macam pelik juga, tak ada nyawa. Baru bersifat maksud dia memang rasa tu macam dia punya nyawa tu dah macam orang cakap tu dah macam nak ditarik, dah susah nak bernafas, dah teruk sangat dah tu keluar darah bila batuk, betul itu tanda-tanda untuk spesifik. Yang tak spesifiknya mungkin berat badan dia menjadi kurang lebih daripada 10 kg walaupun dia tak berdaya, lepas tu dia rasa lemah, dia tak berselera, itu tanda-tanda non spesifik bagi kanser. Serina Khairuddin, terima kasih doktor. Sama-sama. Fatimah Abdullah, thank you dok atas respon kepada soalan saya. Sama-sama. Suhaila Amdan, adakah pesakit TB berisiko mendapatkan kanser baru? Terima kasih. TB ni selalunya macam kita bincang pada minggu lepas, TB ni adalah jangkitan kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau dia sembuh, kadang-kadang dia boleh menyebabkan parut pada paru-paru dia. Paru-paru dia tu ada parut. So parut-parut ni kadang-kadang untuk dapat menjadi kanser tu ada, tetapi mungkin nipis lah sebab punca dia berbeza. Ada mudah kalau berbanding dengan orang yang tak ada parut akibat TB tu, dengan berbanding dengan orang yang ada. Bila dia expose, dua-dua tu expose dengan mungkin chemical dan sebagainya, mungkin orang yang ada parut pada paru-paru tu lebih mudah untuk dapat kanser berbanding dengan yang tak ada parut dalam paru-paru dia. Itu penerangannya. Muhammad Firdaus, terima kasih doktor atas perkongsian. Sama-sama. Nusya Wan Yusof, alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian ya. Okey, kita sikit lagi. Tanda-tanda tadi, kemudian kita tengok risiko. Risiko siapakah yang mungkin mendapat kanser. Sebab tu kalau ada ni tujuannya supaya berhati-hati ya. Bukan kita nak menakutkan atau contoh kita cakap dia mesti dapat, tidak. Tujuan kita hanya untuk berhati-hati. Pertama sekali merokok. Kalau orang yang merokok ni tak semuanya, tetapi 80% kematian kanser paru-paru disebabkan oleh tabiat merokok. Jadi maksud dia kalau orang tu ada kanser pula tu disebabkan merokok, kadar kematian dia, maksud dia lebih mudah untuk meninggal dunia adalah 80% daripada orang pesakit kanser yang lain yang tidak merokok. Itu maksud dia. Tinggal serumah atau bekerja dalam bilik pejabat dengan perokok, tinggal serumah. Pencemaran udara, contohnya daripada exhaust kereta, asap kereta, itu pun faktor-faktor. Satu lagi adalah ada satu gas, radon kita panggil, yang keluar daripada muka bumi. Yang ini kita kadang-kadang tak dapat buat apalah sebab dia tak ada bau, tak ada warna, dan daripada tanah-tanah dia akan keluar sikit demi sikit, setengah kawasan. Yang ni di Malaysia ni saya belum jumpa lagi lah data dia dalam jurnal kawasan yang mana yang banyak radon di dalam gas tu dekat Malaysia. Tetapi contoh di US, dia orang dah buat kajian, ada tempat-tempat yang mana memang tak sesuai untuk diduduki sebab dia mengeluarkan gas daripada tanah yang ini boleh menyebabkan kanser. Pekerja di kilang kimia yang seperti sinaran ataupun dalam yang bekerja dalam sinaran X-ray atau sinaran ion, contoh orang yang selalu kena buat scan melalui dekat airport dulu kan, kita ni sebagai contoh lah, orang yang sibuk terpaksa pergi satu daerah ke satu negeri ke satu negeri di US sebagai contoh, terpaksa melalui X-ray. Kalau sekali tak apa, kalau banyak kali, kalau di sistem daya tahan kita rendah, kemungkinan kita boleh develop. Ataupun kita berada di kapal-kapal terbang kan, terlalu lama sangat ataupun terlalu kerap, itu pun ada ion radiation di situ, cosmic radiation kita sebut. Tetapi tak semua orang kena. Cuma certain orang yang mungkin sistem daya tahan dia rendah, dia mungkin kena. Bagi perempuan mungkin kena kanser payudara, bagi lelaki mungkin ada kanser paru-paru dan sebagainya. Tak semua orang, tetapi mungkin ada beberapa orang yang sensitif mengalami masalah tu. Orang yang pernah menjalani rawatan radioterapi lebih mudah untuk mendapat kanser sebab dia ada radiation dekat situ berbanding dengan orang lain. Contoh dia ada kanser payudara, membuat rawatan radiation, kemungkinan lebih
lebih mudah untuk mendapatkan kanser paru-paru. Jadi bukan tak bagus, tetapi kita tengok dia punya, kita timbangkan antara keburukan dengan kebaikan dia. Jadi bagaimana rokok boleh menyebabkan kanser paru-paru? Jadi asap rokok ni sebenarnya mengandungi pelbagai. Nakib boleh kongsikan last kali kita punya slide tu. Asap rokok yang mengandungi pelbagai bahan kimia boleh merosakkan lapisan sel-sel pada paru-paru. Jadi sel kimia-kimikal ni kalau kita tengok pelbagai, ada sebahagian saja yang dapat didokumentasikan, tetapi sebenarnya lebih banyak sebenarnya. Kalau kita tengok nanti, tubuh melalui sistem daya tahan sebenarnya, dia sebenarnya akan cuba. Dia akan cuba untuk apa? Cuba untuk memperbaiki kerosakan tisu ini. Jadi asap rokok merosakkan sel-sel dalam paru-paru, daya tahan kita cuba memperbaiki, tetapi apabila kejadian ini berulang, atau maksudnya kita isap rokok, orang isap rokok ni berulang-ulang kena asap rokok lama-lama dia punya sel pun tak tahan, dia dah boleh bertukar menjadi bermutasi menjadi sel-sel kanser. Itu maksud dia. Jadi kalau kita tengok sebagai contoh dalam rokok tu, ini adalah sebahagian, bukan semua sekali, sebahagian. Dia ada kadmium, dia ada butin, dia ada acetic acid, mentin, arsenik, karbon monoksida, kita ada mentol, kita amonia, nikotin, tolin, kita ada hexamine, stearic acid, banyak lagi dalam tu. Jadi yang inilah chemical ini bergabung dan dia akan merosakkan sel-sel dalam paru-paru. Badan kita akan cuba memulihkan. Sebab tu orang yang isap rokok ni perlukan vitamin C yang lebih banyak. Lebih banyak berbanding dengan orang lain. Ini memang ada dalam data. Ini tak dapat dinafikan. Sebab tu orang merokok ni memang seharusnya kena berhenti untuk mencegah kanser paru-paru. So dalam mencegah paru-paru ni, pertama sekali kalau kita tak merokok tu janganlah merokok. Kalau kita ni duduk ataupun mintalah pasangan kita ni merokok di luar agar dia tidak agar anak-anak kita ni atau kita sini tidak terdedah kepada asap rokok. Berhenti merokok jika kita isap rokok. Kenali kalau kita bekerja di kawasan-kawasan atau di kilang-kilang kimikal, cuba kita kenal pasti bahan-bahan kimia yang berbahaya supaya kita boleh faham dan mengambil sikap berhati-hati memakai sebagai contoh PPE untuk melindungi kita daripada terkena bahan-bahan kimia ini. Bahkan banyak sayur, kerana buah merupakan sumber vitamin dan mineral. Elakkan makanan yang mengandungi trans fat, yang mengandungi processed food, kerana dia juga mengandungi pengawet, perasa, perwana. Bagi setengah orang tu mungkin tak sesuai untuk tubuh dia. Jadi apabila ada kerosakan pada sistem, jadi inilah yang mungkin akan mencetuskan kanser pada mana-mana bahagian dalam tubuh kita. Amalkan minyak zaitun contohnya, sebab dia mengandungi lemak asid, monounsaturated fatty acid, yang dapat mengurangkan keradangan, sebab dia juga mengandungi vitamin E yang baik untuk tubuh kita dan untuk fungsi paru-paru. Yang ini kalau tuan-tuan rujuk kepada jurnal, ada satu jurnal bertajuk Dietary Fat, Olive Oil and Respiratory Disease in Italian Adults. Kajian ini dibuat di Itali, population based study, dalam clinical Experiment of Allergy Journal tahun 2019. Dia buat kajian bahawa minyak zaitun ni bagus untuk mencegah. Untuk merawat, saya tak jumpa lagi. Tetapi untuk mencegah, untuk menjadikan dia sebagai gaya hidup yang sihat, memang. Sebab orang yang ambil minyak zaitun ni berbanding orang yang tak ambil, dia perbandingan sama ada kanser dan asma, dia lebih baik daripada orang yang tak ambil. Begitu juga amalkan habatus sauda bagi meningkatkan fungsi paru-paru dan mencegah kanser paru-paru. Yang ini ada di dalam jurnal, iaitu Anti-Cancer Activities of Nigella sativa atau black cumin. Jadi tuan-tuan dan puan, minta maaf saya minum sikit.
Jadi kita tengok pada rakan-rakan kita yang mungkin berkongsi pengalaman atau ingin bertanya. Paru-paru kerap berair walaupun disedut salah satu sistem kanser ya. Ya betul. Paru-paru berair. Kita nampak, kita bila X-ray tu nampak ada cecair di dalam tu. Bila kita sedut keluarkan, dia datang lagi. Selalunya disebabkan oleh kanser. Ataupun alhamdulillah syukur rezeki, asap rokok macam mana doktor? Ini saya dah sebut tadi tu. Ada antara punca utama bagi kanser paru-paru ya. Lepas tu kita tengok lagi PIBG, Maharani, SMK, PSP, orang yang menghisap vape adakah risiko? Vape ni adalah satu, dia bukan rokok biasa. Vape ni sebenarnya flavor. Vape ni sebenarnya tujuan dicipta sebenarnya dikatakan untuk mengurangkan ketagihan pada orang yang merokok tu. Jadi kerana setengah orang tu dia tak tahan, dia hisap rokok. Jadi dengan vape ni dia kita harap supaya nikotin dan bahan-bahan kimia lain tidak ada dalam tubuh dia, jadi dia akan pelan-pelan dia akan mengurangkan dia punya ketagihan. Macam contoh kita ada stevia kan. Kita orang yang ketagihan pada gula tu, kalau tak ada gula dia rasa menggigil, lemah, letih. Kita letakkan stevia untuk melatih lidah dia supaya kembali kepada sensitif pada rasa gula. Kalau tak, dia letak dua sudu besar pun dia tak rasa manis. Jadi dengan stevia sebagai contoh untuk melatih balik lidah dia supaya lebih sensitif pada manis. Begitu juga vape. Mula-mulanya lah cuma ada flavor macam-macam ada kan, strawberry dan sebagainya. Tetapi masalahnya vape sekarang ni bila dah campur dengan nikotin, 2 mg, 5 mg. Sedangkan rokok tu baru 2 mg. Dah tambah 5 mg, dah tambah 10 mg nikotin. Jadi dia pula sepatutnya digunakan untuk orang cakap tu melatih kita untuk berhenti merokok, tetapi dia dah jadi budaya lain pula, dah jadi budaya vape pula, dah tak boleh berhenti pula. Jadi itu yang masalah dia. Dia mungkin boleh menjadi, saya tak tengok lagi kajian berkaitan dengan vape dan juga kanser paru-paru, tapi saya percaya apa saja chemical yang masuk dalam tubuh kita, dia adalah berbahaya. Puan Zainal Abdullah, adakah orang yang ada asma mudah kena kanser paru-paru? Ni saya dah jawab, dia tak berkaitan sebab selalu sedut asap rokok dari suami. Yang ini lain. Ini maksud dia isap rokok. Isap rokok ni bagi orang yang ada asma, dia akan trigger, dia akan merangsangkan jadi asma. Tapi orang yang tak ada asma, kemungkinan dia tak dapat asma, tetapi kemungkinan kita bimbang sel-sel dalam paru-paru mungkin akan bertukar menjadi kanser. Begitulah. Tapi asma tu sendiri, penyakit asma tu sendiri tidak menjadi sebagai contoh kanser paru-paru. Cuma asap rokok tu yang mencetuskan dia jadi kanser, dan asap tu rokok tu sendiri yang boleh menukar sel-sel paru-paru tu menjadi kanser. Saya harap puan faham ayat saya tadi. Minta ni nak, kalau puan minta dia kalau nak isap rokok, isap rokok dululah kat luar, nanti dah habis, dah puas isap rokok, tunggu sekejap 5 minit sebelum masuk kerana sebab dekat paru-paru dia masih ada lagi asap kan. Jadi bila dia masuk, nanti dia bernafas, asap tu masih ada lagi walaupun tak nampak, tetapi masih ada lagi. Jadi minta dia kan, cakap dengan dia elok-elok kan, kita ada anak kat rumah ni, kalau nak isap rokok lah kat luar. Saya rasa kalau suami yang ada common sense, dia akan faham, dia akan menerima cadangan tu. Dia isap rokok kat luar, lepas tu masuk semula. Muhammad Isyam, doktor, saya nak tanya, kalau bekas positif COVID, ada risiko untuk long COVID juga ke yang berisiko untuk mendapat kanser paru-paru? Long COVID ni mungkin kan ada bagi untuk orang yang apa orang cakap tu COVID positif stage 3, stage 4, stage 5 tu selalunya dah agak sukar diselamatkan lah. Boleh, tetapi mungkin dah, sebab tu kita dah tak sebut sangat stage 5 ni. Definitely lah selalunya memang akan ada long COVID. Tapi 3, 4 memang selalunya boleh dapat. Kadang-kadang tak ada, tetapi boleh dapat. Stage 4, stage 5 selalunya dapat. Jadi 4, stage 5 selalu dapat.
Jadi untuk dapat kanser belum lagi ada kajian, sebab nak dapat kanser ni dia memerlukan study yang agak panjang. Jadi COVID ni pun kita baru tahu lebih kurang 2 tahun. Jadi banyak macam teori. Tetapi secara amnya, bila ada long COVID tu mungkin ada batuk, dia ada sakit badan, selalu kepala berpusing, rasa demam, sakit sendi dan sebagainya. Itu adalah disebabkan oleh sistem daya tahan dia. Kita panggil dia satu kainis storm dia tu menyebabkan sistem daya tahan dia kelang kabut. Jadi untuk meredakan tu yang kita cadangkan, tukar pemakanan kepada pemakanan yang lebih sihat, pro-inflammatory, ambil sedikit vitamin C, vitamin D, zinc. Lepas tu kita cadangkan ambillah sikit suplemen, minyak zaitun, itu dia sebut makanan lah. Minyak zaitun, batu sauda. Yang ini semua dia akan membantu perlahan-lahan tubuh supaya mengelakkan daripada long COVID atau menjadi keadaan yang lebih teruk. Jadi saya rasa setakat itu kot rakan-rakan kita. Terima kasih yang bersama dengan saya sampai di akhir ini 63 orang bertanya, berkongsi pengalaman tentang masalah kanser paru-paru. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan pada hari Isnin lebih kurang pukul 9.30 malam di waktu dan hari yang sama, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.